menyatakan keutamaan reformasi institusi. UMNO belum sedia bincang pengganti Bung Mokhtar. Dakwaan Sanusi cuci tangan isu kes Azman. Puat, usul MCA keluar BN hanya tekanan politik. Fuziah tegas PH kekal sokong Hajiji. DAP kritik MIC mengapa tunggu 6 bulan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pakatan Harapan PH memutuskan untuk memberi fokus utama kepada pelaksanaan reformasi institusi dalam mesyuarat Majlis PH semalam. Pengarah komunikasi PH, Datuk Fahmi Fadzil, menyatakan tindakan itu perlu dipercepat berdasarkan keputusan Pilihan Raya Negeri PRN Sabah baru-baru ini. Mesyuarat turut memutuskan bahawa konvensyen PH akan diadakan pada suku pertama tahun hadapan bagi menetapkan hala tuju reformasi. Fahmi menyatakan pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ahli Majlis Presiden membincangkan isu tadbir urus kerajaan dan ekonomi rakyat. Media melaporkan, Majlis Pimpinan Pusat PKR juga meneliti analisis awal keputusan PRN Sabah serta prestasi kerusi yang ditandingi parti dan gabungan PH. UMNO masih dalam suasana berkabung dan belum bersedia membincangkan pengganti Allahyarham Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO semalam hanya membincangkan isu PRN Sabah ke-17 tanpa menyentuh pengisian jawatan baru. Ketua Puteri UMNO, Datuk Nurul Amal Muhammad Fauzi, menyatakan kepimpinan parti memerlukan masa untuk mengatasi kehilangan dan kesedihan pemergian Allahyarham. Beliau turut menyebut, sebelum mesyuarat dimulakan, kepimpinan UMNO mengadakan tahlil ringkas sebagai penghormatan kepada jasa Bung Mokhtar. SPR telah menetapkan tarikh PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamag pada 16 Disember susulan pemergian Allahyarham. Bekas kaki tangan Kedah Agro, Zuraini Abghani, menuduh Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi Mad Nor, memutar belit fakta berkaitan penahanan Ahli Parlimen Padang Serai, Datuk Azman Nasruddin. Zuraini menyatakan, kejadian salah laku berlaku ketika Sanusi sudah menjadi MB pada Mei 2020, bukannya sebelum itu seperti dakwaan beliau. Seorang penganalisis politik dari Indonesia juga menegaskan bahawa kenyataan Sanusi itu berpotensi sebagai cubaan untuk menolak tanggungjawab. Sanusi sebelum ini menyatakan beliau tidak mengetahui perkara itu kerana ia berlaku semasa kerajaan sebelum 2020, menurut laporan sidang media semalam. Azman dan seorang ahli perniagaan didakwa menerima rasuah RM400,000 untuk projek ternakan lembu di Kedah Agro pada Jun 2020, sementara Azman kekal pengerusi Kedah Agro hingga hujung 2024. Ahli MKT UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkashi, menyifatkan cadangan MCA untuk meninggalkan BN sebagai ugutan politik semata-mata. Beliau menyatakan, tindakan itu bertujuan menuntut layanan lebih istimewa dalam gabungan BN menjelang PRU 16. Menurut beliau, MCA tidak mampu bergerak bersendirian tanpa sokongan gabungan kerana kerusi seperti Air Hitam dan Tanjung Piai bergantung pada pengundi Melayu. Puat menambah, jika MCA keluar BN, pilihan mereka hanyalah menyertai PN ataupun PH yang keduanya bukan platform selesa bagi parti itu. Beliau menegaskan bahawa cadangan keluar BN hanya strategi politik untuk menekan UMNO dan BN agar memberikan lebih keutamaan kepada MCA. Setiausaha Agung PKR, Fuziah Saleh, menegaskan PH konsisten menyokong kepimpinan pengerusi GRS, Hajiji Noor, selepas keputusan PRN Sabah 29 November lalu. Beliau menjelaskan, pengumuman PH mengenai kerusi mencukupi untuk membentuk kerajaan negeri dibuat bagi menunjukkan sokongan terhadap Hajiji. Fuziah menyatakan pendirian PH tidak berubah walaupun terdapat kritikan dari Setiausaha Agung DAP, Anthony Locke, mengenai pengumuman unilateral itu. Beliau menegaskan, keputusan Pilihan Raya Negeri Sabah tidak menjejaskan sokongan PH terhadap kerajaan negeri yang seiring dengan kerajaan madani persekutuan. Fuziah menekankan bahawa konsistensi PH ini menunjukkan komitmen parti dalam menjaga kestabilan politik Sabah. Ahli Kerja Pusat MIC, Datuk RT Rajaskaran, mempersoalkan mengapa DAP menunggu 6 bulan untuk menilai kejayaan reformasi kerajaan. Beliau menegaskan kenyataan Anthony Locke menimbulkan persoalan kerana DAP adalah parti terbesar dalam pentadbiran selama hampir 3 tahun. Rajaskaran menambah, beberapa isu hanya dibangkitkan selepas kekalahan besar dalam PRN Sabah, termasuk e-invoicing dan isu Aerotrain di KLIA.
Beliau menegur DAP kerana gagal membawa masalah kepada Perdana Menteri dan menyelesaikannya dalam mesyuarat Kabinet secara langsung. Raja Sekaran menekankan, tindakan DAP yang tiba-tiba lantang mengenai reformasi dilihat sebagai sandiwara politik menjelang PRU 16, bukannya perjuangan sebenar rakyat.